keluar, banyak mana kita nak trade, macam mana kita benda macam ni lah. Itu adalah sistem dagangan. And kita tak bypass market. Biarkan market nak buat apa, news apa. Kalau saya kata, bila saya trade, saya tak peduli news apa pun. Saya tak peduli. Sebab yang trade bukan saya. Saya tak sistem berkenaan, masih perform dan memberikan apa yang saya nak, saya pakai dia. Soalan dia, apa yang anda nak dalam trading? Itu soalan utama dia. Sebelum anda mampu nak buat semua ni, anda kena tahu apa yang anda nak dalam trading. Semua, tak ada orang nak konsisten, Raymond. Semua orang nak buat banyak. Yang konsisten dia adalah kepada konsisten kita buat benda sama. Betul tak? Raymond dah ikut webinar sejak dari bila kan, daripada last year. Ada nampak tak? Setiap webinar saya cerita benda sama je. Kalau anda rekod, siapa ada few of you yang rekod kita punya webinar kan? Saya cerita benda sama je. Cuma saya tambah. Saya memang ada note saya. Ni, buku ni. Saya letakkan apa yang setiap kali webinar, setiap minggu, apa yang saya akan tekankan untuk minggu ni dan slow absorb sampai semua orang naik hafal. Skrip sama, exactly Roslan. Sebabnya saya buat benda sama. Itu je. Jadi, I hope anda semua dapat faham apa yang saya cuba sampaikan, iaitu kita tak trade market. You don't trade the market. You know what is happening dalam market, itu cerita sentimen, fundamental. Contohnya seperti minggu ni, tumpuan adalah kepada election Presiden US. Kita ada electoral vote pada hari pengiraan dia, pada hari Rabu. Besok kita akan ada Georgia run-off. Hari ini kita ada, semalam, kita ada angkat sumpah untuk Kongres US dan diorang mula bersidang pada hari ini. Itu yang jadi tumpuan market. Tapi macam mana nak trade dia? USD naik ke turun? Minggu ni kita akan ada akan ada NFP. Kita ada data pekerjaan juga untuk Kanada contohnya. Kita ni macam mana nak trade dia? Jangan trade dia. Anda trade, kalau mengikut sistem saya cuma trade bila keadaan ini berlaku, iaitu incomplete sequence ataupun kepada momentum sequence. Incomplete sequence dia tak sampai 100% lagi. Dia tak sampai dan dia membuat correction dalam 3 ataupun 7 ataupun 11 selagi tak lepas daripada support yang buat higher low. Ataupun momentum sequence bila kaki ketiga ni mencecah 1618 dan saya akan tunggu retracement dalam kawasan sini. Itu sahaja yang saya buat. 3, 7, 11. Saya cuba untuk pastikan bahawa market outlook yang saya sharekan tu membantu pemahaman anda, but not all the time, not sampai bila-bila saya akan bagikan dia, Nazri. Bukan apa. Because tujuan kita adalah untuk pendidikan. As anda nampak lama-lama dia, bila kenapa saya tak suka nak ajar teknik? Faham tak kenapa? Sebab dia akan menjadi signal. Faham tak? Jadi kalau saya keluarkan signal, baik saya buat copy trade daripada kita mendidik. Betul tak? Betul tak? Saya nak semua orang buat duit, of course. Tapi cerita dia, kalau saya tak ada, anda nak copy trade siapa? itu benda dia. Kita nak hidup kita tak bergantung kepada orang. Itu niat saya. Itu niat saya. Itu niat saya. Kejap saya cuba stream sekali lagi. Masih tak dapat streaming. Jadi dekat website dah ada. Okey, dah dapat. Baik. Start streaming.
Okey, baru dapat streaming. Okey. Jadi itu niat saya. But bila kita bercerita mengenai sistem, this is what we are looking at, di mana saya akan sharekan apa contoh-contoh kita entry menggunakan sistem berkenaan, but not all the time saya dapat berikan setiap setup, sebab itu dalam market outlook kita ada benda-benda ni. Kalau anda tengok market outlook, siapa yang tak tahu lagi, yang tak tahu kat mana dapat market outlook ni, anda boleh dapatkan dia dekat Discord channel. Kalau tak tahu kat mana Discord channel, anda masuk ke Telegram kita tu, anda lihat link Discord, anda boleh lihat kepada outlook ni, anda boleh dapatkan link untuk setiap chart, untuk semua chart ni kecuali chart yang ini. Chart yang ini je saya belum share. Ada satu set lagi iaitu kepada ETF, itu dua set lagi, dan kita akan ada complete. Sebabnya seperti yang saya umumkan pada hujung tahun lepas, saya akan identify few of you yang dah boleh melukis Elliott Wave untuk saya masukkan. Itu berbayar, dia tak akan free, sebabnya saya nak komitmen, tapi bayaran dia ridiculous lah, 20-30 ringgit macam tu lah. Cuma syarat je supaya orang komit, itu je. Kalau benda free ni takut orang tak komit, itu je. ETF itu mutual fund yang didagangkan di bursa, lebih kurang macam tu lah, ETF. Okey, itu je supaya kalau anda letak duit, anda ikut. Kalau tak letak duit, free je. Nak ikut webinar yang free pun payah. Ini kan kita, sebabnya saya akan kongsikan few of you yang boleh, yang saya nampak boleh mendidik. Saya akan sharekan saya punya password untuk TradingView ni. You can see my chart, you can update my chart. Anda akan dapat password ini. Password account ini. Saya ada 5 password. 1 saya pakai, saya ada 4 lagi. Saya akan identify 2 orang untuk ada password ini. Dan anda akan update chart ini. Anda akan update ataupun kita buat rotation depending kepada performance. Okey, something yang kita akan buat nanti. Okey, jadi itu adalah apa plan kita untuk tahun ni. Untuk 6 bulan pertama, kita masih lagi akan buat market dynamic kepada apa yang kita ceritakan. Pada bahagian kedua, the other half of the year 2021, kita akan menyentuh banyak kepada portfolio, bagaimana anda memantau portfolio trading anda, dan bagaimana anda saya dah ceritakan sebenarnya bagaimana kita membahagikan, cumanya dia akan dijadikan lebih formal. Saya letakkan bagaimana anda mengira Sharpe ratio, apa guna Sharpe ratio, apa guna Sterling ratio contohnya, winning percentage, kenapa kita tengok dia, bagaimana anda menyesuaikan berapa banyak anda nak trade depending kepada winning percentage dan lain-lain. Saya akan masukkan pada bahagian kedua tahun ini. Itu cerita portfolio. Jadi untuk malam ni kita lihat kepada sistem dagangan, bagaimana kita approach semua ni, dan kita lihat dahulu apa yang ada dalam market untuk semasa. Dia akan ada test. Saya berikan kepada anda sebab saya nak orang yang dah boleh melukis Elliott Wave. Tujuan dia bukan anda nak belajar. Tujuan dia anda akan buat chart ini. Anda akan buat chart ini, anda ada discussion group, dan saya nak orang yang boleh komit. Kalau itu yang boleh, then ikut. Saya akan umumkan dekat Discord. Masuk Discord. Ajak rakan-rakan lain masuk Discord. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang dalam pasaran untuk semasa. Kalau kita lihat kepada sentimen hari ini, sentimen semasa adalah lebih positif. Kita ada jangkaan bahawa Joe Biden, Georgia tu akan dimenangi oleh Parti Demokrat. Esok dia macam ni cerita dia. Bagi siapa ikut webinar petang tadi, kita dah ceritakan. Hari ini adalah Isnin. Isnin ni kita ada Kongres, US Kongres mula bersidang. Jadi cerita dia, pada waktu ini US Kongres terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah lower house dia yang dikuasai oleh
Democrats. Lower dikuasai oleh Democrats. Dan kita ada Senate dia, Dewan Negara lah kalau kat Malaysia ni. Senate dia dikuasai oleh Republican. Okey. Jadi ini dikuasai oleh parti Presiden Trump yang Republican. Jadi kita ada Joe Biden tu daripada parti Demokrat dan beliau dijangka akan dilantik sebagai presiden by hujung tahun pada hujung bulan ni, dan kita akan ada pengiraan electoral vote tu pada hari Rabu. Jadi esok, ini adalah esok. Esok kita akan ada Georgia runoff nama dia. Ini adalah 2 seat, 2 kerusi untuk Senate yang dipertandingkan, yang ada pilihan raya dia. Sebabnya in the last election tak ada 2 parti ni yang ada simple majority, so ada calon lain. So apa yang berlaku adalah akan ada 2 seat untuk Senate, dan sekiranya parti Demokrat menang 2 kerusi tu, dia tak boleh menang 1, dia kena menang 2. Demokrat akan ada majoriti dekat kedua-dua house. Sekiranya Demokrat ada 2 majoriti dekat kedua-dua house, maksudnya sebarang undang-undang, sebarang belanjawan yang dia nak buat, senang nak lulus. Faham? Senang nak lulus. Saya punya ni bergaung pula. Sekejap, saya offkan sound dulu. Okey. Boleh dengar tak? Boleh? Okey, audio semua okey. Jadi sekiranya Demokrat dia ada 2 kerusi. Jadi sekiranya Demokrat menang kedua-dua kerusi ni, dia Presiden Biden sepanjang 4 tahun dia jadi presiden nanti, kedua-dua sebarang undang-undang, sebarang duit yang dia nak, belanjawan yang dia nak, senang nak lulus dekat parlimen dia lah, dekat kongres. Sekiranya cuma 1 tak cukup. Sekiranya dia tak menang, itu lagilah. Sebabnya dekat parlimen dia, dekat Dewan Rakyat dia, saya guna bahasa yang ada simple, itu Demokrat. Tapi dekat Senate dia, satu undang-undang tu kena diluluskan oleh kedua-dua dia. Baru sampai kat presiden. Kalau kat kita ni agung yang sign, dan lepas tu jadi undang-undang. Jadi kedua-dua houses ni kena luluskan dia, barulah dia dapat jadi undang-undang. Jadi cerita dia, Demokrat kena menang 2 kerusi ni, dan sekiranya Demokrat menang 2 kerusi berkenaan, itu akan membantu pemerintahan Joe Biden nanti sebagai presiden dalam 4 tahun yang akan datang, dan itu boleh membantu kepada pelaksanaan polisi dan tak banyak cerita politik. Itu cerita dia. Okey, dan itu akan menyebabkan saham naik dan apa semua ni lah. Ekonomi dijangka lebih tinggi. Kita akan ada a few of fund yang akan keluar daripada US disebabkan oleh cukai corporate, dia akan dinaikkan. Cukai naik, orang bawa duit ke tempat lain. Itu boleh membantu kepada emerging market Malaysia, kepada Eropah, kepada UK dan lain-lain. Duit tu keluar daripada US. Itu dia. Okey. Jadi Rabu ini adalah 3 hari pertama minggu ni, kita akan ada basically elector voting punya counting. Ni basically itulah masanya official. Joe Biden presiden mulai 19 hari bulan Januari, 20 akan sumpah. Boleh. 3 hari pertama pada minggu ni adalah minggu yang adalah event-event penting, terutamanya pada esok hari, Georgia tu. Okey, sebabnya kalau Demokrat tak berjaya menang 2 kerusi ni, then biarpun Joe Biden menang, dia tidak menguasai the whole Congress. Dia cuma menguasai lower house, House of Representatives, tetapi tidak menguasai Senate, dan itu boleh menyukarkan untuk sebarang pelaksanaan polisi nak dapat duit, belanjawan tak ada, duit tak lulus,
rang undang-undang yang diluluskan untuk memacu satu sektor green energy contohnya tak berjaya dibuat dan lain-lain. Jadi ini adalah 3 hari terpenting terutamanya pada esok hari dan secara officialnya sebarang endorsement untuk pilihan raya presiden pada November lepas, Rabu ni kita akan dapat official dia. Itu adalah official dia. Boleh? Jumaat kita akan ada untuk NFB. Khamis adalah kepada ISM dan lain-lain news, tapi not really something yang akan banyak move market. Tapi adalah Jumaat ni pun sama. Jumaat pun nothing much kecuali ada apa-apa yang mengejutkan lah. Saya nampak ini adalah NFB. Naik ke turun, I don't know. Anda tengok NFP pun kejung kan? Tak banyak movement kan? Sebab fokus adalah kepada COVID-19, kepada pilihan raya US, kepada Brexit. Brexit dah settle dah. Cumanya kita nak tengok bagaimana pelaksanaan dia. Masih tak ada certain things yang masih tak jelas. Tetapi basically UK dah keluar daripada European Union. Itu dah jadi. Itu dah jadi. Okay? Jadi kurang sikit lah headline Brexit tu kan. Kurang sikit. Bukan tak ada, masih ada. Tapi kurang sikit lah. Kurang panas lah. Tu yang nampak GDP semacam kan. Tu cerita dia. Okey, jadi kita lihat satu-satu instrumen. Apa yang kita nampak dekat pasaran untuk semasa. Basically kita nampak secara besarnya kita lihat kepada kelemahan untuk US dollar, kelemahan untuk Kanada contohnya ya, dan juga kepada agak sideways untuk movement pasaran, terutamanya untuk yen pair. Tetapi kalau anda lihat kepada komoditi, kita ada minyak, kita ada silver, kita ada gold. Minyak not really, minyak sebab tunggu OPEC tengah turun. Kita ada untuk copper contohnya yang mengukuh bersama dengan silver dan juga gold pada hari ini. Kalau kita lihat dekat index, I'm looking at higher opening untuk S&P 500, untuk Wall Street pada malam ini, continued strength dalam index. Tapi ingat, kita berada dekat last leg. Anda berada dalam wave 4 kepada wave 5. Kita balik kepada nota kita tadi. Indices, anda sedang lihat benda ini. 1, 2, 3, 4 dan kita sedang buat benda ni. Okey, untuk habiskan wave 5 dalam 1. Okey. 5 dalam 1 sebelum kita jangkakan 3 wave ke bawah, dan ini real trend dia nanti ya. Kalau indeks dalam wave 5, ini apa dinamik? Kalau indeks dalam wave 5, kita pun nampak ni untuk shorter term, ini adalah untuk Nikkei, ini adalah untuk S&P 500. S&P 500 1, 2, 3, 4, 5. The whole thing, semua cerita sama. Kita mungkin dah habis wave 3 kat sini dan kita sedang buat wave 4 dan masuk wave 5. Tengoklah apa yang market tengah buat. Even kepada Nasdaq, ni adalah untuk Nasdaq. Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi masih lagi ke atas. Tapi dia is in wave 4 kepada wave 5 dalam yang lebih kecil. Semua DAX 4 kepada 5, apa lagi? IBEX Spain 4 kepada 5, semua cerita sama. Kecuali untuk ni pun sama. 4 kepada 5 untuk FTSE. Dan kepada Hang Seng lain sikit. Hang Seng a bit different. Tetapi we are expecting satu penurunan, sama ada ini 4-5 dalam diagonal untuk 1. Maksudnya macam ni. Ni 1, ni 2, ni 3, ini 4, ini 5. Semua kita lihat wave 4, wave 5. Ini adalah untuk fixed dynamic. Fixed dynamic, Ustaz Rashid.
indeks dalam wave 4 kepada 5 di time frame kecil. Indeks dalam fixed dynamic. Dalam fixed dynamic, US dollar boleh lemah ataupun boleh kuat. Cerita dia untuk nak tengok mana movement US dollar dalam fixed dynamic, apa yang kita tahu, indeks ke atas. Kalau anda nak trade, anda tak trade dekat sini. Anda tak trade kat sini. Kecuali bila kita boleh trade wave 4. Bila kita boleh trade wave 4. Kalau yang ini 161.8. Faham? Wave 3 dia 161.8. Then anda boleh cari 3 wave 4. Maksudnya dia bukan A, B dan C. Kalau dia tak sampai 1618, ini mungkin A, ini mungkin B, kita masuk sini, ini C, ini 1, 2, 3 ke bawah. The moment dia sampai 1618, dia tak dapat jadi 3 wave, kecuali dia dalam flat. Kecuali yang ini, dekat kawasan ni 85.4%. Sebab itu kita tak trade flat. Faham tak? 85.4%. Jadi dia kena ini wave 3 dia sampai 161.8. Itu je. Ulang-ulang buat benda sama. Jadi kita tahu ini adalah motif. Ingat syarat elite wave, motif wave 2 tak boleh bawah wave 1. Wave 3 kena 1618. Jadi wave 4 ada. Jadi itu kita boleh masuk wave 4. Jadi kalau kita lihat kepada indeks-indeks, nampak application dia. Kalau kita tengok kepada indexes, contohnya seperti Nikkei ni, wave 3 kat sini, wave 3 ni, 3 yang putih ni, 3 yang hitam ni, tengok 1, 2, ini tak sampai 1618. Biarpun dia buat correction ni, saya tak trade. Sebab ini lebih daripada 1618. 3 wave correction ni, saya tak trade disebabkan oleh dia berlaku awal pagi tadi. Kalau tak sempat nak tengok, tak sempat nak tengok. Ni 1, 2. Kawasan ni. Kalau kita masuk pun kita stop loss. Ni yang buka market pukul berapa? Pukul 8 awal pagi tadi. I don't trade masa. Tak tengok chart lagi pada waktu tu. Kalau masuk pun kita letak satu kat sini, kena stop loss. Ini flat. 3, 3, 5. Satu kita tak trade dia. Ini flat. Regular flat tu. Regular flat. Okey. Nikkei. Jadi tak ada setup untuk saya. Untuk YM, SNP tak dapat sebab dia tak ni. Tengok wave 3 dia. Tengok. Kita nak tengok ini sampai tak 1618. Tengok. 1, 2. Tak sampai. Tak sampai. Dan dia dah dalam equal leg area. Nampak? Kita tak trade dia. Ini adalah untuk YM. Kita tengok kepada next. Satu langsung. Kita tengok. Ini. Ambil yang degree yang besar dia. Dalam yang ini adalah degree untuk yang merah. Tarik dia. 1, 2. Dia dalam kawasan equal leg. Nampak? Dia dah sampai 1 ni. Dia tak trend tu, maksudnya trend tu dah sampai tempat dia. Kalau kita masuk, tak ada. Faham? Kalau dia tak sampai lagi dekat kawasan sini, dia breakout ni, 4 ni kita trade. Ni US 500 tadi sebab S&P 500 yang ada dekat sini bukan chart yang berjalan Nazri. Buat benda sama. DAX. Tengok DAX-nya. DAX ni satu biru yang paling besar dia kan. Ni cara anda nak baca chart
Elliott wave. Okey, satu yang biru. Satu biru tu. Jadi DEX ni daripada bawah sambung kepada satu, kepada dua. Jadi ini ada incomplete sequence. Ini ada incomplete. Tak sampai satu lagi. Atas lagi. Jadi maksudnya DEX ni dia cukup 5 wave. Ni dah buat higher high. 2 nanti kita trade. Akasha, buka time frame paling besar dan anda nampak chart 5 wave ataupun 3 wave ataupun WX dan Y. Dia tak ada chart mana yang paling sesuai. Dia kena lukis semua chart. Elliott wave tu bukannya aku trade H1, lukis kat H1, lekat satu lekuk saja, tak dapat. Saya lukis daripada weekly. Semua ni. Semua ni. Dia kena lukis kepada time frame yang anda. Kalau anda tengok ni, ini simple dia, ini 5 wave. Barulah anda dapat 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu anda masukkan kecil-kecil je. Dia tak ada mula lukis H1. Buka H1, hidupku matiku kat sana. Tak dapat. Dia kena dilukis kepada semua harga dia. Semua harga dia. Lepas tu, tak payah lukis yang detail-detail dekat kecil je. Basic dia, Elliott wave adalah kepada bentuk ni je. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Anda buka chart, ada nampak ini ke? Ada nampak keseluruhan ini ke? Ataupun yang sedang nampak 1, 2, 3. Kalau anda nampak 1, 2, 3 tak sampai 168, ada tandakan A, B dan C. Ada buka time frame paling besar. Faham tak Kasha? Buka monthly chart, anda tengok. Sini 5 wave lah. Kalau dia 5 wave, ini A. Dia tak sampai 1618. Ini kita cuba cari 3 wave. Ini 5 wave. Anda buka time frame besar. Lepas tu ada cerita kat sini je. Cerita kat sini je yang anda nak lukis detail. Itu je. Okey, balik kepada cerita indeks tadi ya. Okey, ini adalah untuk DEX. Kita tengok kepada yang kecil. Maksudnya DEX ni anda tak trade pada level semasa. Anda tunggu 2 ni di mana any retracement yang nampak lain macam. Faham tak Nazri? Anda tahu ini satu structure, ini satu kawan. Ini satu kawan. Ini semua satu kawan. Pada waktu ni dia tak ada benda pelik-pelik. Betul? Anda tunggu yang dia retrace yang lain daripada rupa yang ni. Kalau anda nak gunakan, contohnya anda nak gunakan trend line, dia break trend line, 3 wave, wave 2 anda masuk. Ya, ini sekali imbas kita tengok kan. Kalau kita buang ni, ini satu structure. Dia ada higher high. Kita tunggu 3 wave, anda long. Apa bentuk 3 wave? Zigzag, flat, triangle, WXY, XZ. Itu 11. Itu je kita tunggu that move. Ini ada incomplete sequence. Jadi DEX ni anda boleh trade dekat wave 2 nanti. Okey, DEX ni anda boleh trade dekat wave 2 nanti. Sama juga seperti YM ni. YM ni anda tunggu dia buat ini wave 2 nanti. Nampak? Kalau ini breakout, kita ada structure baru. Kita ada higher high, kita ada high, kita ada low. Kenapa? Tengok. Yang naik ni 1 dan 2 ni, dalam yang 1, 2 biru ni, kalau anda tengok kepada RSI, dia family lain, dia kampung sebelah. 1, 2 ni nampak. Kalau kita tengok RSI, ini benda lain. Ini kawasan lain. Ini kampung sebelah. 1, 2 dan nampak the whole thing divergence. Dan kita ada breakout. Jadi 1, 2 kat sini. Nampak? This whole thing adalah satu structure yang berakhir dengan divergence. Nampak kenapa saya letak 3 kat situ? Ini paling tinggi. Anda tunggulah dia buat structure lain dan RSI dia membuat cerita lain. Jadi 1, 2 dan dia buat higher high.
Kita tunggu 3 wave turun. Ini naik dalam 5 wave. Itu je. Okey? Jadi 2 nanti kita akan trade. Itu semua ada dalam market outlook. Itu semua ada dalam market outlook ni. Saya dah masukkan DEX. Ya. US 30 dan DEX. And DEX. Faham, Nazri? US 30 dan DEX. Dua tu ada sequence, ada lagi movement tak habis. Dekat mana? Dekat 2 nanti. Wave 2 nanti. Kita trade kat situ. Wave 2. Wave 2. Cek. Okay. Wave 2 nanti kita trade dia. Ini adalah untuk YM, ini adalah untuk DEX. Benda sama. Wave 2 nanti kita akan trade dia. Jadi pada waktu ni tak ada. Understand on the side. Tunggu dulu seperti saya katakan tadi. Indeks tengah settlekan benda ini. Dia dalam 4 kepada 5. Cari yang ada 1618, anda boleh trade. Kalau anda trade dekat lower time frame lah. Kalau anda trade intraday. Kalau mana ada 3 wave, anda boleh masuk. Kalau dia dah jalan, jangan masuk. Cuma trade dekat extreme guna limit order. Okey, kita akan trade wave 2 nanti. Yang ini nanti kita akan trade. Faham? Simple stuff, simple thing. Okey? Itu yang kita tengah tunggu sekarang ni untuk indices. Jadi kalau anda jangkakan indeks ke atas, anda tak dapat jangkakan untuk yen ke bawah. Masalahnya, kalau kita lihat movement untuk USD JPY, seperti siapa ikut petang tadi, kita dah cerita mengenai support level dekat sini kan, dan dia break out. Dan ini menandakan bahawa US dollar tu lemah. Itu menunjukkan kepada kita US dollar, USD JPY jatuh, kita tak dapat jangka ini yen kuat. Tahu tak kenapa kita dapat jangka yen kuat? Tahu tak kenapa kita tak jangkakan kejatuhan ini sebab yen kuat? Sebabnya indeks nak naik. Indeks masih naik, betul tak? Indeks tak dapat naik kalau yen kuat. Jadi cerita dia, bila USD JPY ni break out this level, ini disebabkan oleh dolar yang lemah. Dan kalau kita lihat the whole structure, kesemua ini adalah diagonal. Ini adalah ending diagonal. Ini adalah ABC, ABC, ABC. Tak apa. Ini AB dan C, ini AB dan C, ini AB dan C. Minyak naik. Yes, antara ni. Sebab itu kita ada komoditi naik. Sebab itu kita ada komoditi naik. Jadi kita katakan 3 wave ke bawah, more US dollar punya weakness. Kalau sini ada 5 wave, 3 wave, sini pun akan ada 3 wave. Ini ending diagonal. Ini diagonal. Ini leading diagonal, wave 1. Waktu ni kita ada, dia tak berjalan satu line lurus. Of course kita ada satu retracement. Tapi jangan short UJ kat sini. Kalau anda nak short UJ, anda short UJ dekat 2 ni. I don't really like untuk short UJ, untuk trade UJ. Tapi kalau nak short dia, anda short dekat 2 biru. Bukan dekat kawasan B ni. Bukan. Bukan dekat kawasan B. So ini wave 5. Anda nak trade wave 3. Okey, jadi ini bermaksud bukannya yen tu kuat. Sebab anda nampak untuk lain-lain pair yen, kita nampak seperti EJ tu naik. Biarpun GJ ni jatuh, tapi ini masih lagi dalam wave 4. Ini tak ada apa-apa. Ini masih lagi retracement daripada high. Cerita dia kalau 3 ni 1618 kita boleh trade kan? Tengok. Kalau kita tarik, ini tak sampai. 1, 2, ini tak sampai 1618. Kalau dia sampai 1618, saya dah berikan entry. Ini tak ada. Anda tak trade GJ pada waktu ni. Faham?
Okey, kita tak kira DJ pada waktu ni. Sebabnya tak ada equal-link. Tak ada. EJ, siapa yang dah enter sebelum ni, siapa yang enter dekat XM, siapa yang enter 3 wave ni, WX dan Y ni, okey, kat XM ini tak ada tau. Dia tak sampai 50%. Okey. Yang kita entry kan sebelum tu, yang ini kena BE. Saya ada entry satu lagi dekat sini. Yang itu, yang pergerakan semasa ni yang baru BE. Itu saya tak letakkan Itu saya tak letakkan dalam market outlook ni. Kita dah sebut benda ni pada webinar minggu lepas. Sekiranya dia jatuh, kita akan enter dekat sini. Tu yang entry pertama, naik 50%, letak BE, dia turun balik, kena BE. Kita akan tunggu the swing satu lagi kan. Saya dah entry kat sini. Ni dah 50% daripada this move. Okay. Cerita dia dekat SM, yang ini tak ada. Sekarang ni baru letak ni. Sebab kita bukan letakkan level, saya tak letakkan dalam market outlook ni. Saya tak ada. Saya dah cerita minggu lepas kan. Jadi sebab itu saya tak masukkan dalam ni. Saya nak yang letak limit order. Jadi orang boleh tengok macam mana. Tapi saya dah ceritakan dalam webinar kan. Untuk tunggu yang ini. So kalau ada entry yang ni, anda dah letak BE daripada stop loss bawah. Yes. Kalau dia kena BE kat sini, dia akan buat WX dan Y. Dan dia buat WX dan Y. Perfect dia punya keadaan. Keadaan dia perfect. Okey, ini adalah untuk Euro JPY, AUD JPY masih ke atas. Masih ke atas. Tapi ingat, semua rolling over. Sama tak dengan saham tadi? Everything sama dengan saham. AUD JPY. AUD JPY, dua ni kita trade. Dua ni nanti kita trade. AUD JPY. Okey? Sama dengan DEX, sama dengan apa tadi ya? Boleh Nazri? Faham kan Nazri? Ya? Wave 2 nanti kita trade AUD JPY. CAT JPY not really. Sebab tak ada higher high. This one is not higher high. AUD JPY anda boleh trade dia nanti. Ni AUD JPY saya tak letakkan lagi sebab belum sampai. Dia belum structure tu lagi. Tapi AUD JPY ingat siapa yang ada entry AUD JPY yang dulu kita masuk tu, saya masih ada position tau. Ni. Yang ni yang AUD JPY yang dulu tu, yang ini dah hit TP tau, yang ni. Kita tak ada position dah. Yang ini. Okey, yang ini dah hit TP ya. Lepas webinar besok saya akan buang yang ni. Okey, ni yang AUD JPY dulu. Okey, balik kepada Yen Pair. Ada soalan mengenai Yen Pair? Yen Pair we are still Yen Pair, kalau kita lihat time frame besar, dia ada lower low tau. Itu di time frame besar. Itu di weekly, itu di daily kan. Cerita dia di lower time frame dia ada trend ke atas sebab saham masih ke atas. So maksudnya kita jangkakan untuk contohnya macam Euro, macam AUD JPY ni nanti di time frame besar kat atas ni nanti wave 3 ni, kalau anda tengok wave 3 ni, tengok ni adalah A, B, C ni 1, 2, okey. Wave 3 ni 1, 2, 3. Yang ini dia ngam-ngam sampai 1 tau. Bias yang ini adalah ke bawah. Bias yang ini adalah ke bawah. Bias yang ini. Dia akan buat A, B, C, yang sini pun sama. A, B dan C.
Ini semua zigzag ni. Anda tunggu 5 wave ke atas ni untuk kita short dia. Ini anda belum short sekarang. Ini masih ke atas. Ni 5 wave, ini 3 wave, ini buat wave 1 yang breakout. 2 ni kita entry long. Faham? 2 ni kita entry long. Ini daily. Kalau anda trade hourly, anda nak long dari sini. Ya, 3 wave kita akan letak BE. Itu je. Okey? Dari dia tak akan tak I'm looking at one more leg ke bawah sebelum dia bounce ke atas. Okay, ini adalah untuk AUDJP. Jadi dekat 2 ni nanti kita akan long yang 2 ni nanti. Ini sama dengan saham tadi. Ini sama movement dengan saham. Cumanya dekat JPY pair kita dalam wave 3. Wave 3 untuk JPY pair. Okey, anda tak buat apa lagi untuk AUDJPY di dalam wave 3. Wave 3. Di dalam wave 3. 5 yang habiskan wave 3. Okey. Jadi kalau anda jangkakan yen pair ke atas, anda tengok kepada USD JPY yang lemah, yes, dia tengah naik satu candle. Jangan kata US dollar kuat sebab satu candle. Ini adalah lower low, faham? Jadi kalau anda jangkakan untuk US dollar masih lagi jatuh, sebab UJ ni masih ada structure jatuh, maksudnya dollar pair masih lagi ke atas. Dollar index akan buat benda ni. 1, 2 dan jatuh. Okay. Kalau anda tengok dekat sini, ini ada apa ni? Nampak ni? Low, high, low, lower high, lower low. Jadi euro US dollar, kalau anda tak trade index, kalau anda tengok euro US dollar, structure serupa, kalau atas ni break, kalau dia break macam ni, anda tunggu yang ini berlaku. 1, 2, 3, 4, dan dia break out ini, kalau dia break out 1 ni, 3 wave kat sini kita long. Faham? 3 wave yang ini. Boleh? 3 wave yang sini. Kita akan long dekat 3 wave. Syaratnya ini mesti break out ke atas. Faham tak? Kita ada incomplete sequence yang kita ambil daripada ini. 4, 1, 2. Kita ada incomplete sequence. Okey, syaratnya ini kena ke atas. Sebabnya kalau ini triangle, 4, ini baru 1, 2, 3. Kalau kita kata 4 kepada 5, dia ada berapa wave? Ada 5. Jadi ini baru 1, 2, 3. At least lah. Yang ada EU hari itu, position ni masih ada. Position ni masih ada kan? Position ni masih ada dalam ni. Ni masih ada. Kalau dia itu adalah completion dia, but ni adalah untuk yang ni. Cerita dia ini dah BE. Saya yang dah BE saya tak ingat pun, but biar je dia. Yang saya nak tahu sini boleh entry, tak ada risk lah. Tak ada risk lah. Kalau tak ada alert saya tak buka pun dia. Mana chat dia. Dia kat belakang ni masih jalan, dia tak kena BE pun, biar je. Biar je yang entry ni kan. Biar je. Saya tak check pun. Saya tak sudi. Biarlah dia buat apa pun. Yang saya tahu, kalau dia buat high sini, dia buat 3 wave, saya long. Itu je. Ada lagi, EU tu masih lagi. Ada lagi. Ni dalam market outlook ni masih. EU ni masih jalan ni. Kita buy dari 120 apa ni? 12067 itu. Dah move SL ni.
Okey, itu untuk EU. Jadi kalau dia buat yang movement ini tadi anda long. Syaratnya kena break satu ni. Dollar index dah buat kerja tu. Jadi apa ada kemungkinan untuk euro US dollar pun buat benda tu. If satu lagi alternatif yang anda boleh masuk adalah kepada U-share. GA belum. GA anda nak short daripada atas. Okey, ini adalah 1 2 3 4 5. So anytime dia buat 3 wave macam ni, anda short dia. Ini lower low. Syaratnya dia kena break out dahulu. Okey, ini untuk U-share. Jadi kalau anda tak nak trade euro, anda boleh trade U-share. Okay, U-share dah buat lower low. AUD US dollar, pilih salah satu lah. Yang saya nampak lebih cantik adalah ni, adalah euro, adalah ni, adalah NZD US dollar. Kalau ia jatuh kat sini, ni, ini higher high. Nampak? Yes, sama bang. Jadi kalau dia buat double, maksudnya ini jatuh macam ni. Kalau dia jatuh macam ni, ini ada dalam market outlook. Anda long daripada kawasan ni. Anda long daripada kawasan ni. Ini dua kita. Okey? Ini adalah untuk NZD US dollar. Kalau dia buat double, kalau dia break out, tak apa. Tunggu 3 wave. Itu je. Dia sama ada entry kat sini ataupun dia break out 5 wave, 3 wave. Sebab tu saya tak peduli, tak ada terlepas entry, tak ada cerita dia dah pergi dah. Tak ada. Kalau dia turun, saya tunggu sini. Kalau dia break out, saya tunggu dekat sini 3 wave. Nampak Abigail? Benda simple. Selagi trend kita tak jangka hujung trend sampai market buat kerja lain. Satu stop loss kita 1618 ya. UCAP pun sama. Di mana UCAP pun kita dah ada ni. Ini baru 1 2 3 4, satu lagi low, 1 2 3 anda boleh short. Benda sama. Ya. Tapi ingat anda kat hujung-hujung ni tau. Tapi ini masih ke bawah. Masih ke bawah. UCAP ni masih jauh ke bawah. So, apa 1, 2, 3, 4, satu lagi ya. Ini adalah satu dalam micro, kecil-kecil. Jadi 3 wave, short. Okay. Tarik. Bila anda nampak yang macam ni, ini dipanggil sebagai nesting. Ya. Kalau anda tarik dia punya channel, dia akan test apa channel. Janji risk reward. Yang saya tengok risk reward itu je. Mana lagi? GBP tak ada. GBP nothing. Dia dalam dunia dia. Ni dah buat wave. Ni dah 5 dah habis 1. Dan dia tengah buat wave 2 ni. Ini ada higher high. 1, 2, 1, 2. Ini kalau dia ada buat 3 wave yang jelas, dia buat macam ni. Kalau dia buat 3 wave jelas, ini boleh entry. Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni. Lain daripada tu, tak. Saya tak minat dia. Kalau dia buat yang itu, yang jelas. Ni then anda boleh entry dia. GBP US dollar ke atas. Basically, asalkan anda tak pergi long dollar, anda okey. Asalkan anda tak pergi long dollar. Ini higher high. Ini baru 1, 2, basically 1, 2, dan kalau kita ambil yang ni biru, jadi kita kena ambil yang putih ni. Tengok. Yang hitam ni. 1, 2, dia tak sampai 100 lagi. Jadi kita akan, kenapa kita ambil 1, 2? Ini dalam biru. Faham? Itu cara nak gunakan chart edit wave.
Okey, kenapa kita tak ambil 1, 2 merah? Sebab ini biru. Jadi kita tengok satu atas dia. Kalau kita tengok yang merah ni, 1, 2, ini dah masuk area. Ini adalah struktur yang lain. Satu lagi. Okey, lepas tu kita ambil 1, 2 yang ni. Jadi 1, 2, 2 ni boleh entry kalau dia ada correct, ada 3 wave yang jelas. Lain benda tu tak. Anda boleh tengok yang ini boleh untuk intraday, 5 minit punya chart ke. Kalau nampak 3 wave jelas, anda boleh trade. Ni tak. Ini tak jelas. Kita tengok kepada 15 minit. Ni tak ada. Tak ada jelas. Maybe 1 minute chart. Kalau nampak 3 wave jelas. Ni tak jelas. 1 saat pun ada. Okey, jadi GBP kalau dia buat 3 wave jelas, anda boleh short, anda boleh long daripada 2. Okey, kita tengok kepada cross, kepada gold. Euro AUD ni ada setup. Lepas ni saya ceritakan. Gold masih ke atas. Gold anda tak pergi short. Gold masih ke atas. Dia hard mana saya tak tahu. Saya tak peduli dia hard mana. Kalau yang pentingnya saya nak tengok kalau ada setup. Itu je. Kalau ini 3, anda boleh masuk 4 ni nanti kalau dia lebih 1618 dan dia dah lebih 1618. Ini biru kan. Jadi anda ambil 1, 2. Jadi ini lebih 1618. Kalau kita tengok 1, 2 biru. 1, 2 biru. 1, 2 biru. Ini lebih 1618. Kita ada momentum. Jadi maksudnya 4 ni anda boleh trade. 4 ni pun anda boleh trade. Kalau anda trade 4 biru, maksudnya anda trade dekat 5 minit, dekat 15 minit. Gold ke atas. Anda tak pergi short dia. Jangan, oh ni dah tinggi sangat. Gayat nak turun. Tak payah gayat sangat. Okey. Jadi gold masih ke atas. Gold ke atas bermakna silver pun masih ke atas. Saya tak jangka hujung. Yang saya tahu, untuk silver ni, dia buat higher high. B ni saya entry. 3 wave yang breakout ini nanti. Yang breakout di suara nanti. Ini adalah satu ni. Satu B. Channel ni. Dia breakout channel, B ni saya entry. 3 wave. Boleh? Ini untuk silver. Untuk long. Minyak. Maybe 2 ni dah habis. Biarlah dia. Minyak. Dia tak jelas. Saya lihat juga yang ni tadi. Kalau dia 3 wave yang jelas, 2 ni kita entry untuk long. Minyak anda tak short pada waktu ni. Ini adalah untuk long. Okey. Ini untuk minyak. Untuk copper. Copper siapa yang pegang lagi, anda pegang. Saya masih ada position untuk copper. Untuk copper. Jangan peduli. Zul lukis dia tak sampai ke atas sana. Don't worry about that. Sebab kita tak tahu trend dia habis kat mana. Mana dia punya entry. Tengok. Tempat TP kita tak sampai dia dijangka akan buat turn around. Turn around. Saya tak peduli. Yang saya tahu, dia sampai ke kawasan sini nanti, saya akan ambil separuh. Ni saya akan ambil separuh. Ini adalah 123.6. Yang saya letakkan alert 123.6. Kena kira betul-betul lah. 123.6. Dia tembus kat bawah ni, saya akan enter lagi. Itu adalah W, X dan Y. Kalau dia turun ke bawah, saya akan enter lagi. Yang ini kena BE. Okey, ini adalah untuk copper. Siapa yang ada position, anda hold position. Sebab dia mungkin tak perlu nak buat ke bawah tu. Dia mungkin naik lagi. Untuk Euro AUD,
Euro AUD, sini ada setup tau. Ini ada setup. Tapi saya tak share kepada anda sebab risk reward dia tak cantik, kurang daripada 3. Sini ada entry, ini entry dia. Ni entry dia, stop loss atas 16818. Cerita dia ini nampak 3 dia. 1, 2, dia tak sampai lagi, dia ngam-ngam sampai equal leg. Ini ada setup. Cuma saya tak enter. Sebab risk reward dia ini adalah wave 4 untuk masuk wave 5 dalam incomplete sequence. Jadi dalam incomplete sequence kita akan gunakan 123.6 sebagai TP. Ni wave 5. Jadi risk reward dia tak cantik. Dia ke mana? Dia ke bawah. Biar dia naik dulu dan dia ke bawah ni. Risk reward dia tak sampai 3. Satu-satu Roslan. Saya tak ada, saya satu-satu. Saya buat 72 instrumen. Jadi kita kena buat benda sama. Dia tengok benda sama. Jadi Euro AUD ni ada, tapi saya tak entry yang ni. Sebabnya risk reward dia tak cantik. Okay. Euro GBP masih ke atas untuk Euro GBP. Saya nak buy dia nanti dekat bawah sini. Sini nanti saya nak buy. Bukan buy pada waktu semasa, tak. Saya nak buy dia dekat bawah ni. Semasa saya tak trade dia. Sebabnya kalau anda tengok Euro GBP ni, okey, ni nampak tak market apa yang anda tengah tengok? Nampak? Jadi kalau kita entry kawasan sini ekstrim. Ini ekstrim daripada bawah. Okey, saya nak entry daripada bawah ini. Itu adalah untuk Euro GBP daripada bawah ni nanti. Bukan dekat level semasa. Level semasa saya tak peduli dia. Dia tak ada sequence. Dia sideways. GBP AUD masih wave 2. Kalau dia breakdown ke bawah, ini adalah wave 4. Kalau dia breakdown ke bawah, ini adalah wave 4. Asalkan anda tak long dia, Abigail, anda okey. Asalkan anda tak long GBP AUD, anda okey. Jangan tengok Zul letak ni hijau, aku nak buy. Tak, jangan trade setiap lekuk. Kalau dia buat 3 wave ini, anda boleh cari short daripada 4. Saya tak gemar dia sebabnya dia ada sequence, tapi sequence yang besar, bukannya hourly. Ni adalah sequence yang besar. Ini ada lower low. Jadi ini sequence dia daripada sini tau. 1, 2, dan dia punya incomplete sequence ke bawah sana Nuha. Ni sini. Okey. Ini kita ada break up. Nampak? Cumanya ni ini kita ada break out lower low. Cumanya kalau kita kira penurunan yang ini baru 1, 2, 3. Jadi saya tunggu 1, 4, 5, 1, 2, 3 kita short. Kalau anda trade intraday, anda boleh trade dekat 4. Kalau saya tunggu yang 2 ni untuk short daripada 2. Faham tak? Jadi penurunan pada waktu ni baru 3 wave. Dia baru 1, 2, 3. 3 tu bukan trend. 3 tu adalah korektif. Dia mungkin A, B dan C flat. Lepas tu 5 wave ke atas. Pengsan kan? Faham tak? Faham saya?
Dia mungkin flat. Jadi 5 wave ke atas, kita kena stop loss sampai dia jatuh. Tak. Saya tunggu 4, 5. 5 ni, 2 ni nanti saya trade. GBP AUD. Bagi yang intraday, anda boleh tunggu kalau 4 ni berlaku. Kalau tak pun 4 dah berlaku ke bawah. Boleh fikir? Struktur ini adalah sama dengan apa yang nampak dekat GBP NZD. Ini tak break lagi ya. Jadi masih ada bias ke atas. Sama juga GBP NZD. Struktur sama. Mana-mana yang break down ke bawah, kalau dia break ke bawah, kalau dia break bawah ni, maksudnya kita akan tandakan ini sebagai A, B dan C ke bawah. Sini adalah X kita. Saya akan extend dia. W, X dan Y ke atas. A, B dan C. Simple je. Dia akan jadi 3 macam ni. 1, 2, 3, W. Faham? Lepas tu kita ada kita habiskan kat sini. Lepas tu kita ada 5, 2. Ni structure dia. Sebelum dia bounce ke atas. Jangan trade setiap lekuk. Jangan trade setiap lekuk. Asalkan anda tak buy dia. Yes. So, kita paksa nak entry Aisyah. Tu cerita dia. Kalau anda nak short untuk intraday, anda short GBP NZD dari sini. Sekali lagi, ini adalah struktur yang besar. Ni 1, 2 dan dia tengok. Kenapa saya tak berapa gemar? Dia ada set up. Yes, betul. 1. Selagi anda tak long dia, anda okey. 1, 2. Dia dah complete. 1, 2. Nampak? Dah 100%. Tapi kalau anda tengok yang besar punya trend, dia tak habis lagi ke bawah. Satu saya letakkan bearish ni. 1, 2 yang putih ni, dia tak habis lagi. Sama seperti GBP AUD tadi. 1, 2. Satu saya tunggu. 2 kepada ni, kita ada 5 wave. Untuk 1 ni. Jadi 2 ni saya akan trade. 2 ni saya akan trade. Yang ini saya tak berapa gemar. Sebab internal dia dah sampai 100%. Dia tak ada trend yang kita boleh follow. Itu je. Boleh Aisyah? Yang 4 ni kita trade nanti. Yang 4 ni kita trade nanti. Yang 4 pula. Yang 2 ni kita trade nanti. Yang 4 ni, kalau anda intraday boleh. Tapi saya letakkan dalam Outlook sebab dia ada setup. Ni. GBP, AUD, GBP, AUD. Short in 7 swing. Kalau dia buat 7 swing, maksudnya dia buat ini ke atas ni. 7 swing. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini boleh trade. Tapi ini I don't really like it. Trend dia nak habis, itu je. Dia bukannya momentum sikun. Tapi di besar dia ada trend masih. 2 yang hitam ni. Tapi apa-apa hal pun, ini baru 1, 2, 3. Dan kita tahu sini ada 5 kan. Jadi ini bukannya ni. Ini bukan diagonal. Jadi kalau sini ada 5, sini pun kena ada 5. Jadi kalau kita baru ada 1, 2, 3, 4, kita ada 1 lagi 5. Jadi 4 ni boleh trade. Faham tak? Boleh, Roslan. Saya tak masuk banyak lagi, dalam lagi electric ni. Tapi takutnya orang tak faham. Kalau kita ada 5, benda ni je. Faham kan tak? Kalau kita ada 1 macam ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Jadi kalau kita kira yang ni tadi, ini baru 1, 2. Tengok ni. Ini baru 1, 2, 3. Jadi kita tunggu 4. Dia akan ada 5. Dia tak boleh tak cukup. Dia tak boleh tak cukup. Kan? Jadi dia kena naik. Kalau naik kat sini, GBP NZD sama. GBP NZD, GBP AUD.
Yang 4 ni ada benefit. Ada dia punya ni. Cuma saya tak suka dia sebab risk reward tak cantik. Itu je. Ingat, bila kita bercakap mengenai motif sequence, dia 5, 9, 13, 17. Itu je, Pak. 5, 9, 13, 17, 21. Nombor-nombor tu. Satu structure complete adalah 5 dan 3. Macam 5 dan 3. Ingat kan? 3, 7, 11, 5, 9, 13. Nombor-nombor tu. Jadi kalau sini ada 5, ini 5, sini ada 3, sini kena ada 5. Sini baru 1, 2, 3. Kita boleh tulis 4 dan 5. Kan? Dalam sangat takut orang pening. Satu, saya cuma tunjuk dah cukup. Yang seriously, apa yang anda belajar? Ganesh pergi belajar, tak ada orang cerita dalam macam ni kan tadi. Orang tak cerita pun dalam-dalam. Kita pukul 10 dah. Astagfirullahalazim. Saya boleh ceritakan lagi dalam, tapi takutnya pening. Tak perlu pun. Anda nampak 3 wave, anda short. Itu je. Point dia 3 wave, anda short. Di sini anda boleh short. Lepas tu break, letak limit order, kejar kucing. Okey, kita break dahulu 5 minit. Berasap kepala. Jadi kita break dahulu, kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saya punya ni? Kita break sekejap. Pening dah. Okey, Nazir.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Basically, apa yang kita tengok, but lower low, higher high. Kita tengok benda ni ya. Kita ada tengok benda ni, ada, kita trade. Ya, dia break out. Ataupun dia buat benda ni. Ada tengok benda ni je. Dan ini ada 5 wave. Ya, ini 5 wave. Jadi ada tunggu retracement 3 wave. Tunggu retracement 3 wave. Itu je. Benda ada trend. Ni trend dia tak habis, ini incomplete sequence, ini ada momentum sequence. Kita cari dua benda ni je. Dua benda ni wujud, kita trade. Tak ada benda ni, saya tak trade. Simple. Boleh? Dan kita akan dapati, kita masukkan market dynamic, kita masukkan maksudnya correlation dalam cerita ni. Jadi balik kepada apa yang kita ceritakan awal tadi, indeks kita sedang menjangka dia buat wave 5. Maksudnya yen pair ke atas. Dan anda tak pergi short dia. Belum masa untuk short yen pair, belum. Masa dia buat ini nanti. Untuk short term intraday anda boleh short yen pair pada waktu itu. Belum saat. Dia masih ke atas. Maksudnya untuk dolar masih lagi ke bawah. Tapi kalau kita tengok UJ ni masih ke bawah. Jadi kalau UJ ke bawah, yen bukannya yen lemah. Yen sideways. Ingat, 3 aset US dollar, yen dan juga indices. Ni market dynamic. Ini untuk pilih apa nak trade. Okey. Ni contohnya bagaimana anda memilih apa nak trade. Ni saya bagi contohnya macam mana anda nak trade. Okey. Jadi bila kita lihat indeks masih lagi ke atas. Indeks strong. UJ tadi masih ke bawah. Jadi UJ ke bawah, kita tahu yen tak boleh kuat sebab indeks ke atas. Jadi kalau indeks ke atas bukan yen kuat, yen sideways. Yang lemah kat sini adalah US dollar. Okey. Jadi kalau kita nak trade, US dollar nak trade dengan apa? Itu gunanya anda tunggu setup yang ini, anda tengok kepada either dollar pair sendiri ataupun anda tengok cross. Contohnya anda tengok euro GBP kan. Kalau anda tengok euro GBP pergi mana? Euro GBP sedang menuju ke arah bawah kan. Jadi ke atas ke bawah. Euro GBP. Mana Euro GBP kita? Euro GBP ke atas asalnya. Tak boleh buka lah pula, cat banyak sangat. Sekejap. Bagi dia load sekejap. Cat yang kita nak tengok, cat tu yang tak ada. Sekejap. Dah kenapa lah pula dia tak dapat load ni. Sekejap. Bagi dia load sekejap. Ni saya kongsikan bagaimana anda tengok cat-cat ni. Masih retest ke bawah. Okey, sekejap. Kita tengok dia punya marking. Time frame besar, dia adalah ke atas. Tapi time frame kecil, dia ke bawah. Kalau Euro GBP ke bawah, Euro lebih lemah daripada GBP, betul? Kenapa tak dapat buka ni? Sekejap lah. Proses semua kat sini. Kalau anda nak tengok. Jadi jadi anda akan trade GBP US dollar. Anda tunggu GBP US dollar ni buat kerja dia kalau anda terlepas Euro US dollar. Itu contoh dia lah. Itu contoh dia lah. Sekejap. Tak dapat nak buka. Saya nak tengok tak dapat ni. Macam mana? Sekejap. Commodity and process. Buka tempat lain.
Ni boleh. Kita dapat. Ni dapat. Okey. Euro GBP. Okey. Kalau ini ke atas, sekejap kita tengok. Movement dia semasa adalah retracement. Jadi kalau kita jangkakan ini masih lagi, so ini ada lower low. Ini ada lower low. Ini lower low banding dengan C ni. Ini tak complete lagi dia punya movement. W X ke bawah lagi. Ini ke bawah lagi. Ini masih ke bawah. Jadi kalau kita jangkakan ini masih ke bawah, Euro lebih lemah daripada GBP. Okey, Waalaikumsalam. Okey, sebab itu saya letakkan ini A, ini B, ini C. Sebab ini tak sampai 100%. Okey. Jadi kalau itu berlaku, then kita akan pilih GBP berbanding dengan Euro. Jadi anda tunggulah GBP US dollar untuk retrace. Mana GBP US dollar? GBP US dollar untuk retrace. Kalau anda nak trade dia. 3 wave, anda know. Itu je. Ini ada incomplete sequence. Itu je. Buat benda tu ulang. Ada high, ada low. Itu je, Mat. Boleh, Mat? Mana ada Euro GBP ni H1 kat atas? H1 dia masih ke bawah. Complete dia kat sini. Jangan tengok satu structure macam ni, Mat. Satu structure ni kalau dia buat higher high, dia baru kita katakan dia ke atas. Faham tak? Kalau dia buat higher high, baru kita kata ke atas. Ini tak ada. Ini daripada low. Jadi kita tak dapat katakan H1 ke atas. Jangan tengok, buang perangai 6-10 candle naik, ini uptrend. Itu bukan uptrend. Buang benda tu. Itu salah cara tengok. 5-10 candle naik, oh ini uptrend. Mana ada? Dia ada lower kan? Jadi kita katakan dia masih ke bawah. Tak complete lagi. Selagi dia tak complete, kita kata ke bawah. Boleh? Okey? Saya rasa cukup ekstensif sampai pening kepala. Roslan dah melompat-lompat, pening kepala aku. Kita tengok kepada topik kita pada malam ini, iaitu kepada sistem dagangan. Bila kita berdagang, kita berfikir melalui satu sistem, melalui satu kaedah, berfikir dengan cara sistem. Satu sistem thinking adalah kita create satu environment, keadaan di mana kita sentiasa mencuba untuk memperbaiki, belajar dan adapt kepada keadaan. Bukan bermaksud kita ni sekejap kita buat lain, sekejap kita buat lain. Tak. Tapi kita sentiasa mencuba. Maksudnya macam ni. Anda tahu market 1895, market 1930, market tahun 70-an, 80-an, 2000, 2020, 2021, market sentiasa berubah, adapt. Sentiasa ada je cerita dia. Tapi ada satu benda yang sentiasa sama. Benda yang sentiasa sama adalah sistem yang kita guna pakai. Cerita dia, teknik yang kita guna pakai, ada masanya buat duit, ada masanya tak buat duit. Di sinilah bila kita trade, anda kena sentiasa seorang pedagang yang bagus. Dia bukannya ada satu teknik tau. Dia akan ada at least 3. Sekurang-kurangnya 3. Di mana ini teknik, ini sistem 1, ini sistem 2 dan ini sistem 3. Sistem 2 dan sistem 3 ni anda buatkan demo. Sentiasa tradekan dia. Anda cari sistem yang anda, teknik yang anda faham, sentiasa pakai dia. Sentiasa pakai, letak dalam demo. Anda akan lihat ekspektansi. Dia macam anda ada ASB, anda ada ASN, anda akan ada amanah saham wawasan. Cerita dia, mana satu yang anda tengok bagi lebih tinggi, situ letak duit. Yang mana tak tinggi, tak bagi tinggi, anda tak letak duit. Tapi anda sentiasa ada tengok dia. Faham? Itu caranya kita melabur kepada market.
Bukannya anda nak recovery lah, apa lagi benda mengarut. Ni cerita recover tu, itu mengarut. Itu mengarut. Itu orang yang dah gagal, bernasib baik, dia menuju gagal balik. Simple je. Ya? Dia start ada perangai nak, itu bukan training. Cerita recovery tu, jangan. Tak ada. Ya? Anda berfikir melabur. Anda cuma trade teknik anda. Itu je. Dan menggunakan sistem tu. Ya? Jadi cerita dia, bila kita melihat kepada satu sistem, dia terbahagi kepada, the process dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah kepada diri anda. Petang tadi kita bercerita mengenai belief system. Ini something yang I would encourage anda untuk sentiasa buat. Belief setting. Sebab ini adalah kunci. Anda kalau yang ini tak betul, anda buat apa pun dengan kepercayaan yang tak betul, habis. Anda buat apa pun, anda belajar macam mana pun, kalau kepercayaan anda tak sejurus, tak selari dengan market, contoh kepercayaan yang tak selari dengan market. Aku cuba nak buat 100% dalam masa seminggu. Aku cuba nak buat 100% dalam masa sebulan. Saya tak kata mustahil. Cumanya dia tak replicated. Dia tak dapat, kalau saya lah, ada teknik, ada cara untuk buat 100% sentiasa. Anda ingat saya ada kat sini je. Yes, exactly. Saya tak dapat nak sebut benda tu. Kalau saya lah, ada teknik, boleh buat 100% setiap bulan. Anda rasa saya ada depan anda tak? Saya ada kat sini tak? Saya tak nak kongsikan kepada orang. Buat apa saya bagi tahu anda? Tak ada. Saya lepak kat pulau yang baru saya beli semalam. Tengah minum jus kat bulan. Jauh tu pun. Ada ingat saya nak kongsi dengan anda? Tak ada. Buat apa? Seorang-seorang makan. Tak nak share lah. Buat apa? Kalau orang semua tahu, kan orang lain tahu, lepas tu money, market maker dah tahu, dia orang pun akan track kita lah. Betul tak, Syed? Mana ada rahsia-rahsia? Tak ada rahsia-rahsia. Beli din maju. Itu nak beli rumah sebelah dia. Tanya. Serius banget. Kita orang 3 tahun lepas nak beli rumah sebelah dia. Sekali din yang beli. Itu yang dia extend sebelah tu. Dia bayar cash. Serius, ni cerita betul ni. Nak beli rumah sebelah din. Betul, serius. 3 tahun lepas. Okey, yang ini. Kalau ini tak nyam, anda buatlah apa pun. Habis. Ni. Yang kedua, ni buat exercise dia. Setiap minggu, anda listkan anda punya belief dan apa yang anda dapat. Buat benda ni. Tiap-tiap minggu. Saya tiap minggu buat benda ni. Kalau anda dapati susah sangat, sebulan sekali, kurang-kurang. Saya dari tahun 2011, inilah benda yang sentiasa saya buat. 20 lebih. Saya tulis. Saya ni old school, saya tulis kertas. Saya tulis kertas. Kalau anda ni, anda boleh ambil satu book macam ni, satu notepad, lepas tu tulis. Ulang-ulang, kita minggu buat sama. Compare list anda kepada nota 1. Nota 1 tu kita ada 23 kepercayaan yang dilihat oleh kajian dilakukan oleh Sam Wilder. Okey. Tengok kepada modal anda. Ni kita baru start awal tahun lagi. Ni buat benda ni. Buat anda punya belanjawan ni. Ni awal lagi. Jangan depo dulu. Kalau tak depo lagi, jangan depo dulu. Buat sebelum anda nak depo, anda buat benda ni. Berapa anda punya income? Income ni termasuk pasif, ASB, mutual fund, koperasi, apa juga income yang anda terima. Pasif dan juga aktif. Letakkan apa income anda. Lepas tu apa expenses anda untuk setahun. Ini trader yang letak sebulan dapat 2,000 boleh dah jadi full time trader. Apa benda dah. Tak ada benda tu. Anda bukan nak bekerja jadi trader. Faham?
Tak ada. Listkan perbelanjaan anda bulanan, tapi kali 12. Kalau ada yang benda tiap bulan, ya, kali 12. Lepas tu seasonal, benda yang budak sekolah lah, insurans lah, kereta lah, hari raya, buat belanjawan anda. Lepas tu daripada sini, tengok berapa sebenarnya retain income anda, berapa sebenarnya duit anda ada. Bukannya bulan ni ada lebih $50 boleh depo, boleh kaya. Kalau anda buat benda tu mengarut je, saya cakap betul. Sama, baik anda beli 4D, lagi high chances, tak banyak apa, tak banyak nak analisa lah apalah, beli buku merah tu tahu buku merah, kalau siapa kaki 4D tahu. Saya dengar, saya tak tahu, saya dengar cerita. Faham? tak tahu bagus. Okey, lepas tu apa, tak ada yang ada bulan ni letak 50, tak dapat. Anda kena, dia tak dapat, duit aku trade lah, tak ada duit aku tak trade. Kalau itu yang anda buat, tak payahlah. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Tak payah trade. Simpan duit, letak dalam tempat lain. Ya? Sebabnya anda tak akan trade, anda akan berjudi. Faham tak maksud saya? Bulan ni dapat depo 100, MC, ada withdraw. Withdraw dia keluarkan, ada 100 tak. Dia kata dia dah untung atasi rugi. Yang dia pergi letak tadi, dia withdraw, dia akan belanja sakan. Itu cerita biasa. Belanja sakan, lupa dunia. Yang dalam akaun, dia kata duit untung. Ya, duit aku dah keluar tadi. Yang dia pergi habiskan. Yang duit dia depo tadi, duit simpanan. Dia tak akan jadi apa. Buang masa. Lepas tu anda cuba cari konsistensi. Memang tak ada. Dia konsisten depo. Saya janji anda akan jadi konsisten depo. Itu je. Faham? Dia trade tak ada apa-apa. Dia katanya extra income katanya. Boleh. Tapi buatlah daripada duit lebih. Kalau duit simpanan, itu bukan extra income. Itu duit anda perlu. Okey? So, berapa retain income yang anda ada? Di sinilah anda merancang. Berapa aku nak letak dekat passive income, barulah anda dapat duit. Duit ICNA. Duit ICNA jangan anda letak kat foreign. Kalau anda keluar duit yang letak dekat tempat terjamin seperti EPF dan anda letakkan tempat risk untuk depo dekat forex, itu langkah yang paling tak logik yang dapat saya fikirkan. Faham kan? Benda yang paling tak logik. Kalau anda letakkan kepada bond, kepada apa lain lah, itu mungkin ni, itu masuk akal. Tapi kalau anda letakkan semuanya dalam forex, baik tabur duit. Ya, keluar daripada pasif masuk ke aktif. Itu terbalik. Sepatutnya daripada forex masuk ke, kalau ada pendapatan forex, pergi kontak KWSP, saya nak tambah caruman saya. Itu bagus. Itu lagi bagus. Okey? Yang anda nak adalah duit yang kerja kepada anda. Anda tak nak bekerja untuk duit. Tu tujuan kita ada EPF untuk simpanan nanti kita kan. Okey. Jadi buat benda ni. Ya. Lepas tu buat chart anda. Ketahui anda dekat mana sekarang. Jadi benda-benda ni, apa kena-mengena kata ni? Semuanya. Sebab dengan ada benda ni, anda ada objektif. Bila anda ada objektif, anda boleh letakkan, tengok nombor tu masuk akal ke tak. Dan bila anda ada objektif, anda tahu apa anda nak, anda tahu berapa anda boleh loss, anda tahu berapa anda boleh win, anda tengok kepada sistem, anda tahu ini berapa banyak nak trade, berapa kali dia trade, anda tahu berapa dolar nak trade per entry. Benda-benda ni, dia tak dapat anda berfikir berapa aku ada untuk depo. Berniaga apa macam tu. Tak dapat. Masalahnya, forex trading ni, anda boleh start dengan kosong. Anda boleh depo serendah berapa? $5, $15. Lepas tu ceritanya jadi trader. Macam mana tu?
Macam mana tu? Faham? Saya tak katakan kena modal besar. Tapi cerita dia, apa yang anda nak tu setimpal dengan apa yang anda letak. Kalau kita ada orang pinjam duit kita $100. Lepas tu dia janji nak bayar $500 dalam 3 bulan. 3 bulan. Anda rasa bila anda kena block dekat WhatsApp? Kasyaf, anda rasa bilanya anda kena block dekat WhatsApp? Pinjam 100, bayar 500, 3 bulan. Tak payah 3 bulan lah, setahun. 5 jam berikutnya. Kejam kawan korang. Nampak tak? Tapi bila kita trade, nak buat berapa? Buat 1000%. Putus kawan. Tu lah. Jadi benda-benda ni, jadi sesuaikan. Ukur baju kat badan sendiri. Kita nak bisnes, tengok duit kita ada. Tengok, saya tak katakan mustahil, boleh. Nak buat dia boleh. Nak high risk, high reward, boleh. Tapi apa yang anda buat, pastikan nak ambil high risk tu, bukan dia tak ada duit anda, semua duit anda. Cerita dia, pastikan anda buat daripada ni account trading anda, ni account trading. Bila anda dah untung, dan anda kata bila anda untung, berapa? Mesti ada target dia. Jangan tak ada target, katalah ada target kan 5%, 5% bulan tu. Okay? Anda dah sampai 5%. Lepas tu, sistem anda kata ada entry lagi. Dan anda entry dan anda dah ada 15%. Mungkin ada masanya sistem tu bagus, dia membaca market. Macam 3711 sekarang, market start trading. Cantik. Enter apa pun dia profit kan. Ataupun kena BE. Itu je waktu market tengah trading. Waktu market sideways dia hancur. Tapi cerita dia, kalau anda ada macam ni. Jadi kita ada 10% yang ekstra ni kan. Jangan 10% letak dekat terus nak ambil risiko semua. Tak. What you can do, depending. Anda boleh letak 60%, keluarkan daripada sini, 60%, yang untung, katalah ini $100, $60 letakkan dekat portfolio anda. $40 letakkan dalam satu account trading 2 yang anda akan trade based on high risk. $40 ni. Esok kena block lah. Teruk. Kawan siapa ni Syah? Teruk berbenar kawan. Jangan nak ada lebih. Oh, lebih tu semua letak. Jangan. Anda akan sayang lebih. Percayalah, bila anda letak $100 tu, anda hentak lot, contohnya, anda akan letakkan modal lain dalam tu. Sama ada untuk recover lot, tiba-tiba sayang. Duit aku itu nak MC dah. Berapa kali buat benda tu? Jangan. Anda faham, ini sebahagian daripada dia, memang aku ambil risiko dan ini limitation kepada risiko. Benda-benda ni. Okey? Itu caranya anda fikir bagaimana anda mengawal portfolio anda. Dah rugi. Kena ada rugi. Berapa kerugian maksimum untuk bulan tu. Okay? Bulan ni, this is something yang anda boleh buat. Something yang anda boleh buat. Okay? Try untuk buat benda ni. Tentukan berapa sebenarnya anda punya portfolio size. Start buat benda ni. Untuk trading ni, berapa sebenarnya portfolio size? Untuk trading, I'm talking about trading. Okay? Berapa sebenarnya portfolio size anda? Saya tak bercakap mengenai deposit tau. Berapa sebenarnya anda ada untuk trading tahun ni? Oh, maksudnya tak ada duit bang, tunggu ada duit nanti saya depo. Kalau itu yang anda bagi tahu, jangan depo. Anda letak duit yang anda tak dapat nak hilang. Faham tak? Duit yang nak makan. Duit yang kalau ada emergency anda perlu. Kalau anda trade duit tu, anda akan duduk tengok je float. Jangan. Anda kena gunakan duit lebih kan? Guna duit ni. Duit ni.
Anda tak dapat, oh bulan ni ada $100, depo $100. Dan bulan ni saya boleh depo $20 je. Kalau itu cara anda trade, saya minta anda berhenti trade. Berhenti dulu. Simpan duit, settlekan masalah-masalah lain, kewangan lain. Anda dah start okey, dan anda trade. Ini bukannya tempat kalau anda terdesak untuk nak cari duit. Bukan tempat ni. Anda akan gali lubang, tutup lubang dan makin dalam lubang ni. Saya beritahu betul. Sebabnya emosi itu tak stable. Tak kisah ada trade forex ke, anda letak apa ke, saham ke, apa ke, dia cerita sama je. Boleh? Bukannya saham tu tak ada float. Ada. Sementara tu start dia tak tahan, duk tengok merah, portfolio dia merah, ni boleh ada tip lain, masuk counter lain, tutup yang ni dah rugi, letak yang ni nak cuba cover, saya pernah buat betul. Saya pernah buat betul, saya tahu. Faham? Even dengan saham. Faham apa cerita saya? Dia buka, dia beli satu kaunter ni, harga saham dalam tu RM10 contohnya, ni BSKL. Dia ada modal 10,000. Dia belilah semua benda ni 100,000 unit contohnya. 1,000 unit. Dia belilah 1,000 unit kat sini. Lepas tu ini turun jadi RM8. Jadi portfolio tinggal 8,000. Tolak dengan charges apa semualah. Dia dah rugi 2,000. Sebabnya dia kata ada tip lain. Dia masuk counter B pula. Counter B kata ni nak jalan nak naik. Masuk lagi. Okey naik. Withdraw naik. Adalah duit dia naik 12,000. Untung. Lepas tu dia dah keluar masuk lain. Dia tutup lubang dari lubang cara ni. Itulah dia. Ramai orang ada cerita macam ni kan. Ramai orang ada cerita macam ni. Sebab tu anda kena, apa kena benda dengan trading? Segala-galanya. Kalau asas anda salah, apa anda buat, anda belajarlah teknik apa pun, dia takkan jadi. Dia takkan jadi reta. Dia jadi macam duit kena 4D. Pernah tak yang withdraw anda tak tahu? Wah, bila profit kan anda start mengira. Ada tak siapa-siapa kat sini, bila tengah profit kan, dia tak kira. Dia convert kepada ringgit. Oh, ini besok nak bayar ni, nak beli ni ada. Saya harap anda semua tak macam tu. Faham? Anda dah tahu apa nak buat ke duit sebenarnya. Jangan bila tengah profit dia dah kira ni, oh ni bayar kereta, aku ada duit lebih. Oh ni boleh nak beli apa. Dia terus membeli benda yang tak perlu. Ada. Kalau ada pun jangan mengaku. Kena jangan buat benda ni. Anda dah ada plan. Portfolio anda untuk apa? Faham tak? Jadi anda cuba naikkan portfolio anda dulu. Lepas tu kalau ada lebih, contoh kalau anda ada satu investment portfolio. Kita cerita pasal portfolio. Anda buat satu investment portfolio. Yang kita cerita tadi adalah investment portfolio di mana anda cuba untuk naikkan passive income anda. Yang ni. Anda cuba untuk naikkan passive income anda. Katalah anda masa ni anda dah cover 3%. Maksudnya ada 5% lah, senang nak kira. 5% passive income anda dah ada. Maksudnya duit ASB lah, duit dividen apalah, apa semualah kat sini. Dan anda punya financial freedom figure setahun, belanja anda setahun lah, in other words, adalah sebanyak RM60,000. RM60,000. Okey. Ni faktor time tadi. Anda waktu ni bila ada kira-kira anda dah ada 5%. Tolong ada benda ni. Saya tak tahu, saya tak dapat nak recommend mana-mana kan. Itu jadi nasihat pelaburan. So what I would suggest to do, anda compare. Saya tak dapat nak kata mutual fund ni bagus, yang ni bagus, yang ni tak bagus. Saya tak dapat. Saya bukan agent. Anda kena duduk dan nilaikan portfolio. Mana kita tadi? Okey, so mana kita tadi? Yang ni. Okey, katalah anda dah ada 5%. Apa yang saya akan ceritakan kepada anda pergi, what you can do is anda dapatkan different portfolio. Minta daripada orang, prospectus, kaji dulu, lepas tu baru anda letak duit. Okey, so
katalah anda dah cover 5%. 5% daripada 60,000 berapa? 3,000. Anda dah ada pendapatan tahunan. Ada orang dah ada. Ada orang dah ada. Anda mungkin tak sedar anda dah ada. Faham tak? Faham? Macam mana anda tahu dah ada dah? Kalau anda dah ada ASB, dividen 3,000, anda dah cover 5%. Faham tak maksud saya? Tapi apa yang anda nak buat besok? Besok nak pergi ASB, nak habiskan duit, nak pergi beli drone. Nak tengok banjir. Janganlah. Faham maksud saya? Okay? Don't do that. Jangan buat benda-benda ni. Mengarut. Okay? So, shop around Raymond. Saya harap anda lebih celik kepada financial. Lah ikut webinar saya, saya tak boleh bagi ini bagus, ini bagus. But what I can do, I can show to you guys adalah ada benda-benda ni, anda pergi cari dia. Itu je. Saya tak boleh bagi nasihat. Saya tak ada qualification tu kat Malaysia. Boleh? So, cari benda ni, apa yang anda nak letak duit, dan anda rancangkan. Okey, katalah anda dah ada 5%. What is your next milestone? Faham tak? Okey, milestone saya next adalah untuk naikkan passive income saya 10%. Maksudnya, daripada 60,000, anda mesti ada nombor ni tau. Jadi maksudnya anda nak naikkan dia kepada 6,000. Pasif. Katalah anda trade tadi dan anda bahagikan anda punya trading investment portfolio anda kepada dua. Investment portfolio. Ini adalah kepada passive income. Ini adalah kepada active income. Ini adalah kepada trading. Ini adalah kepada trading. Ini adalah kepada mutual fund lah, apalah kan. Dan apa yang anda cuba buat adalah untuk top up kepada passive income anda. Faham tak? Trade ada untung masuk kat situ. Jangan dia daripada passive income masuk kepada active income. Faham? Bila ada untung, top up. Bila anda nak withdraw masuk ke situ. Bila nak pergi belayar kat Langkawi, tak payah. Tengah tengkujuh tu, jangan pergi belayar dulu. Faham? Besok nak pergi belayar, tahu pula Zul. Mana aku tahu kau nak buat apa besok. Okay, so what you do is, katalah, anda kata, ini adalah dalam masa 3 tahun. Contoh, saya bagi contoh ni. 3 tahun. Dan katalah, dalam tempoh 3 tahun tu, tak sampai 3 tahun anda lebih 10%. Then, waktu tu, anda overachieve. Anda boleh decide sama ada anda nak serve reward ataupun anda nak cepatkan lagi anda punya timeline. Faham? Bilanya anda nak enjoy. Senang ceritalah. Tak ada duit, buat cara tak ada duit. Itu je. Ini Allah. Buat benda yang masuk akal lah. Faham maksud saya? Sebab tanpa benda-benda ni, anda tak akan ada satu objektif yang mendalam. Anda akan dapati susah nak disiplin. Anda akan bertukar-tukar teknik. Anda akan mencari cara paling hebat nak trade. Anda cuba cari benda yang tak ada loss. Anda akan buat benda yang tak masuk akal. Dan benda-benda ni lah. Ya, itu dia memang. Dia slow, steady, slow. Jadi anda trade pun akan lebih, anda tahu, tak payah nak dapat letak $5. Siapa tak nak letak $5 dapat 1,000? Cerita dia, adakah dia sesuai dengan toleransi risiko anda? Kalau ya, dan within the keupayaan sistem tu, anda ikut dia, itu je. Yes, but sebab ada masanya market tu bagus. Jadi
you determine whether you want to accelerate your growth ataupun you can diversify kepada benda yang lebih apa itu. Saya tak masukkan cerita market cycle lagi. Cerita market cycle ni kepada growth dan value. Bila market tengah up cycle, growth punya portfolio akan naik lebih cepat banding dengan value punya portfolio. Saya tak sentuh benda tu lagi. But make sure dalam anda pegangan aset anda ada dua type of this. Faham tak, Pak? Ni yang kita bulan 7 nanti saya cerita ni. Bulan 7 nanti. Growth and value punya instrumen. Faham? Jangan semua dalam value je. Dalam value ni AFD yang passive income. Faham? Okay. So anda diversify kan. Okay. Dan anda akan rebalance kepada market cycle. The thing is, anda tahu cerita dia. So if anda nak cepatkan naik, you will go to growth. Tapi adakah timing untuk growth tu kena ke tak? Adakah market dalam cycle up? Macam mana kita nak tahu? Itulah ETF. Ingat, kepada cyclical dengan non-cyclical sector, ya tak? Cyclical dengan non-cyclical sector kan? Anda tengok dia punya movement tu. Anda tengok chart dia. Adakah cyclical sector seperti cyclical sector ni teknologi lah, apalah, itu dah cyclical. Non-cyclical healthcare, apa benda-benda keperluan ni, utilities, itu non-cyclical. Jadi kalau non-cyclical dia naik dan accelerate lebih cepat berbanding dengan cyclical, maksudnya kita dalam keadaan pasaran yang lebih berhati-hati. Bukan consumer, itu cyclical sector. ETF berapa persen? Mana dia sama, lain-lain. Memang ETF tak besar. Itu kaedah saya gunakan dia untuk nak tahu saya nak letak kat mana. Ini bulan 7 nanti tengah cerita. Okay, so what you do, benda-benda ni semua timing ada, dan bila anda ada benda ni, barulah anda dapat ada objektif jelas, barulah dapat nak ikut trading system, baru dapat buat benda tu. Percayalah, tanpa objektif, tanpa latar belakang mengenai equity, tanpa latar belakang mengenai masa untuk capai target anda, tanpa target, anda tak akan dapat untuk nak ikut trading system. Itu kata kunci dia. Sebab itu, dalam pembentukan sistem, 50% daripada pembentukan sistem itu adalah melibatkan pembentukan objektif. So, apa yang anda buat, anda tulis apa yang anda nak tahun ni. Tuliskan dia. Untuk sebulan ni berapa? 3 bulan berapa yang anda nak? 6 bulan berapa? Setahun, by 2022 nanti anda nak apa? Apa pencapaian anda? Apa hutang yang anda nak habiskan? Apa long term commitment yang anda cuba untuk kurangkan? Give yourself target. Faham tak? Sebab tanpa benda ni, anda tak akan berjaya nak ikut trading system. Mustahil. Dan dengan itulah, itu saya katakan tadi, main fokus dalam sistem development adalah sistem objektif. Objektif dia, apa sebenarnya? Apa mission anda tahun ni? Apa goals dia? Spesifik apa yang anda nak capai? Kalau rugi macam mana? Bila nak stop? Tahu bila nak stop. Jangan habiskan portfolio anda. Jangan nak short EU je panjang. Jangan. Tak ada. Anda kena ada limitation kepada risk. You can't be MC depo lagi. Bukan. Dia kepada portfolio. Tolonglah. Berhentilah cara tu. Dan itulah yang saya cuba sampaikan kepada semua, di mana dengan adanya objektif jelas, barulah anda dapat membina satu sistem dagangan yang anda sesuai, yang anda sesuai kepada anda basically. So apa yang saya guna sistem ni. Ini adalah sistem
3711. Di mana melalui sistem 3711 ni, saya cuma mencari trend kepada market. Trend kita identify melalui incomplete sequence dan momentum sequence. Dan kita tengok bila berlaku retracement. Apa bentuk retracement dalam kawan-kawan dia. Itu market dynamic. Itu je. Lepas tu, jaga duit. Kita mengurus entry. Itu je. Kita tunggu retracement. Apa bentuk retracement yang kita trade? Zigzag, regular flat dan juga kepada WX dan Y. Itu je. Buat benda tu berulang-ulang. Ride the trend. Tunggu retracement dekat extreme level structure sequence correlation. Jangan cari top. Jangan cari bottom. Kita tak tahu bila trend habis. Kita cuma dapat kira bila retracement habis. Trade structure yang ada incomplete sequence ataupun momentum sequence saja. Jangan trade semua lekuk. Dan jangan trade against incomplete sequence. Maksudnya dia tak habis lagi, jangan trade dia. Structure bullish, structure bearish, kena ada series of movement. Bukannya satu sebatang, itu trend. Bukan. Ini contoh dia tadi. Ini contoh dia. Ini incomplete sequence. Dan ingat, yang ini tadi, tengok kat mana dia. Ideally, anda nak trade yang ini. Bila satu ni break out daripada satu, yang ini. Ini tak cantik. Anda nak trade yang ini. Itu ideal dia. Ini kawasan paling ideal. Masalahnya bila dia berlaku, kita tak tahu. Kita tak tahu. Ada trade with 4 kat sini, sekiranya 3 ni 1618. Nampak? Kawasan apa saya cari dalam trading? 2 ni je. Kotak ni. Kotak ni. Dua keadaan. Itu je. Saya buat ulang. Saya tahu kat mana stop loss, kat mana TT, kat mana nak mengurus entry. Saya buat dia ulang-ulang. Ada loss, ada win, ada loss, ada win. Yang penting adalah kepada pengurusan. Berapa dolar saya nak trade dekat sini. Dan I always use 1-3. Sebab itu nama sistem tu 3711. Kita akan cuba untuk entry 3 kali. Kalau ini dia naik dan dia kena B ataupun dia kena stop loss. Kalau kena stop loss, ini 1, 2, 3. Kalau dia selagi atas ni, kita akan entry lagi. Kalau dia selagi atas ni, dan kita akan entry lagi sekali lagi kat sini. Ini negatif 1A tadi. Dan kita cari 1, 3. Kalau ini pergi, dan kita dah dapat 2A, 2 return. So, inilah sebab dia. Dan kaitan di antara instrumen, memahami sifat-sifat market sebagai satu single entity, berkaitan di antara US dollar, yen dan juga indeks. Dan indeks sebagai tempat orang melabur, dolar, US dollar sebagai harga, yen sebagai funding currency, di mana dia dipengaruhi oleh sentimen pasaran. Dan membahagikan kepada jenis-jenis dia. Itu dia. Buat benda sama, ulang. Jaga risiko. Dia bukan hanya risk management tu, berapa lot nak buka. Tak. Trade management. Cara kita jaga entry kita. Penjagaan diri. Memahami. Menguruskan sistem anda dan berapa. Dan barulah kita cerita berapa dolar nak trade per entry. Benda-benda ni lah yang kita buat. Dan ulang setiap kali dalam dagangan, simpan rekod untuk dagangan anda dan gunakan. Ni something yang anda boleh buat menggunakan core capital protection. Gunakan dia. Swing system yang dia swing system adalah kepada higher time frame, itu je. Itu lain. Oh, yang itu lain. Yang itu saya tak terangkan dalam ni. Dia ada 3. Yang pertama adalah mechanical. Mechanical ni memang kita manual trade. Advanced adaptive dan adaptive approach. Advanced adaptive ni dia satu portfolio
menggunakan pelbagai teknik. Faham tak? Jadi kalau market macam ni, ingat tak saya tunjukkan Bollinger Band dahulu kan? Kalau market macam ni, kita masuk macam ni. Itu dia. Ingat tak kita belajar pasal market profile? L shape, P shape. Itu dia. Jadi kita akan tengok kepada prestasi. Kalau L shape, seller trap, adakah dia dalam market dynamic macam ni, dia mempunyai expectancy tinggi, itu lebih advance sikit lah. Itu advance sikit lah. Jadi anda akan meletakkan duit banyak sikit dalam L shape seller trap contohnya. Jadi expectancy untuk entry kaedah itu adalah 2A ke apa ke kan. Jadi kita akan itu adaptive. Itu nanti bulan 7 kita cerita. Tak apa kali. Tak apa. Contohnya kita ada dua kan. Contohnya macam momentum dynamic kan. Kita ada dua. Kita ada incomplete sequence dan momentum sequence kan. Apa prestasi bila anda entry dekat incomplete sequence? Apa prestasi bila anda entry dekat wave 4? Kalau anda dapati incomplete sequence, anda ada expectancy sebanyak 0.9A. Yang ini kita ada expectancy sebanyak 0.7A. Jadi, faham ke ni? Jadi bila ada entry kosong ni, anda akan besarkan sikit. Kalau katalah 0.25 kan. 0.25, contoh yang ni, 0.25 kan. Jadi 0.25, katalah 0.25 ni sama dengan $100. Okey, ini adalah sama dengan contoh 0.25 sama dengan $100. Contoh. Jadi kalau 0.9A ni, anda akan masukkan full contohnya. 1A dia. Ini 1A anda akan trade $100 bila incomplete sequence. Sebaliknya, yang ini lower performance, anda mungkin trade cuma $80. Tapi dia tetap 1A juga. Anda akan membahagikan akaun anda kepada dua, ataupun akaun boleh guna satu, ataupun letakkan dia dalam rekod yang berlainan. Ini adalah incomplete sequence, ini adalah momentum sequence. Faham tak? Kaedah entry ni lah, kaedah entry tu. Okey? Itu kalau anda dah dapat yang belakang-belakang, benda tu je. Boleh guna risk 10 USD. Boleh. Nak letak % pun boleh. Pakai micro. Boleh. Advance. Sebab tu saya tak sentuh dia. Sebab tak nak orang pening. Okey. Kita dah pukul 11. Okey. Invest dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Cerita dia disiplin, nak ada disiplin, anda ada objektif, anda tahu apa anda nak, dan bila anda tahu apa anda nak dan anda cuba untuk dapatkan apa objektif anda, di situlah anda dapat menghasilkan satu rutin yang anda buat secara berterusan, disiplin yang anda ikut, dan sentiasa ingatkan diri anda dan menilai balik anda punya value menerusi yang belief setting tadi. Buat benda-benda tu. InsyaAllah. Jumpa lagi pada esok hari. Helmi tak ada webinar minggu ni. Minggu depan anak dia sekolah. Jadi minggu depan Helmi akan bersama anda balik. Jadi jangan lupa bersama saya sekali lagi pada jam 2 besok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.